Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman semua yang sempat bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara semua? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Muhammad Fuad? Salam sentiasa terbaik. Terima kasih saudara Muhammad Fuad. Saudara Mizli Aziz Mustafa Ilyas. Terima kasih saudara Mustafa Ilyas, Fuad Rahman. Terima kasih sahabat malam bersama saya. Mimi Samsul Anwar. Apa khabar saudara Samsul? Berakhir derita Man JB. Terima kasih saudara Samsul Anwar Abdullah. Ya. Saudara Harimau Berantai, Muhammad Khalil Mak Khalil, saudara Osman Baba, Amaluddin Sagi, Faizal Acoy, Man JB. Ya, Rosni Kurungut daripada Sabah. Apa khabar puan? Moga sehat. Marzuki Makno, Supian Pian, Yahya Ibrahim, Mama Atib, Zul Plot, Nur Haidirin, Halimah Hashim, Mak Kilau Pahang. Teruskan perjuangan. Saudara Mahmud, saudara Badrin Abu Bakar. Apa khabar saudara? Markim Kama Ismail, Halimah Musroh, Mat Nur Hafizan Mamat, Nur Maria. Apa khabar? Haji Kamalun Haji Fazal, Yang Maya, Man Jawa Abu Gomez. Oh, sedap nama tu. Ya, Bi, apa khabar, Bi? Semoga sihat bersama pasangan, Bi. Faridah Dan, Mahmud, Arifin Kulan, Al-Banjari. Qalimah 5, Ismail Abu Hassan, Ahmad Ahmad, Mak Yusuf Ali, Ramli Osman, Strawberry. Susilawati Ahmad, Saudara Raja Anwar Adnan. Apa khabar je? Semoga sihat. Joka. Muhammad Sulai, saudara Raja apa ni, dia banyak ni kiriman dia yang membakar semangat. Saudara Razak Yusof, saudara Raban Tebin, Yop. Muhammad Uzairi, Samsudin alias Dahli Samsu, Yusri Rai dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya sebut satu persatu akan saya santuni usai saya memberi pencerahan. Cuma yang saya perlukan daripada saudara ada like dan share. Supaya bila saudara like dan share ini, dapatlah teman-teman yang lain mengikuti pencerahan yang saya lakukan kerana wall saya ni dah penuh. Jadi teman-teman yang nak klik tu dia tak dapat kerana limitation ataupun jumlahnya sudah lebih daripada 5,000. Jadi tak boleh. Facebook dia bagi saya cuma 5,000 penonton saja yang boleh ada akses dengan Amir Hijaz Fan ini. Jadi saudara, apa yang saya perlukan daripada saudara, apabila saudara share, teman-teman yang lain berpeluang untuk mendapat pencerahan ini. Ya. Saudara, hari ini kes baru nampak gayanya COVID-19 ada penurunan. Alhamdulillah. Semalam 2,154, hari ini 1,680. Menjadikan jumlah keseluruhannya 311,777. Bagaimanapun ada peningkatan sedikit, 7 kematian direkodkan. Jadi jumlah terkumpul mereka yang menemui maut kesan daripada COVID-19 adalah 1,166. Ini laporan daripada Kementerian Kesihatan, saudara ya. Di Sabah, alhamdulillah sudah 2 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 malam berturut-turut. 2 angka. Semalam 97, hari ini turun lagi 74. Keep it up. Jadi begitu juga di Labuan. Walaupun tidak sifar tapi hari ini 1 saja jangkitan. Cuma di Sarawak ni masih lagi berlegar pada angka 200. Sebelum itu 361, dia turun 250, kemudian dia turun lagi 221. Masih lagi 200 ya, tidak 2 angka. Kita berdoa agar COVID-19 di Sarawak itu segera terhapus supaya dapatlah mereka dijangkakan Sarawak akan mengadakan pilihan raya umumnya. Di Kedah turun, naik. Semalam 9, hari sebelah 2 angka, tak mengapa lagi. Begitu juga di Pulau Pinang ada penurunan 2 angka. Semalam 119, hari ini 84. Begitu juga di Perak, Yop. Tak Raban Tebin, Yop, macam ni. Semalam di Perak 109, hari ini 68. Cuma di Selangor ada peningkatan begitu ketara. 2 hari lepas 630, kemudian 794 dan hari ini 826. Warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Di Kuala Lumpur kembali 2 angka. Alhamdulillah. 81 saja. Begitu juga di Putrajaya. Single digit itu 2 orang.
Di Negeri Sembilan juga walaupun ada peningkatan tapi 2 angka. Semalam 77, hari ini 89. Di Melaka kekal 10. Di Johor alhamdulillah turun tapi masih lagi 3 angka, iaitu semalam 463, hari ini 139. Begitu juga di Pahang ada penurunan yang ketara. Semalam 38, hari ini 17. Cuma di Terengganu ada peningkatan. Semalam 16, hari ini 22. Di Perlis, alhamdulillah, tahniah warga Perlis, kembali sifar. Keep it up, teruskanlah supaya virus corona ini dapat diputuskan jaringannya. Begitu juga di Kelantan, 2 angka ni. Semalam 57, hari ini 35. Cuma saya ingin memberi pencerahan sedikit. Walaupun 82 juta 672,848 vaksin yang dihantar ke seluruh negara di Amerika, dan 85% telah pun disuntik di warganya, namun jumlah jangkitan virus corona masih belum ada kelegaan. Jumlah terkumpul di Amerika sudah 28,873,800. Dan semalam saja jangkitannya adalah sejumlah 46,656. Dan disahkan dijangkiti pandemik dengan kematian terkumpul 522,221. Lebih daripada setengah juta. Untuk semalam saja kematian di Amerika adalah 1,865. Jadi sebab itu saya katakan bahawa COVID ini begitu bahaya. Kalau dijangkit kadang-kadang itu mengundang maut. Saudara juga harus berhati-hati kerana saat ini negara kita musim panas. Dalam musim panas ini ia berterusan kabarnya hingga hujung bulan. Waktu siang hari mencecah sampai ke 40 darjah Celsius, cukup panas. Dan waktu malam antara 36.8 kepada 37. Jadi dalam keadaan begini saya mengharapkan teman-teman jangan amalkan mandi tengah-tengah malam untuk menyejukkan badan. Tak boleh begitu. Dan jangan bila balik daripada kerja ke, balik daripada main ke, balik daripada berjalan ke, terus masuk bilik air mandi. Jangan. Ini boleh mendatangkan kejutan kepada otot-otot anda dan boleh mengakibatkan anda diserang oleh stroke. Jadi caranya nak mandi pelan-pelan, ambil air itu sebagaimana saya nyatakan, jurus kaki belah kanan sedikit, lepas tu jurus kaki belah kiri, lepas tu jurus belah pinggang, maka bau haba itu naik. Terasa, saudara akan dapat merasai habanya. Kemudian belah kiri dada kita. Di situ jantung kita ada. Jadi di situ degupannya. Jadi letak pelan-pelan air kat situ. Kerana di situlah jantung kita bergerak, bukan belah kanan. Kemudian baru disiram belah kanan. Selepas dalam 2-3 minit barulah kita jirus. Waktu saya letak air itu dekat bahu ni, waktu itu anda akan dapat merasai bahang haba itu meningkat naik ke atas. Dan barulah saudara mandi. Ini adalah cara yang disunahkan oleh Rasulullah. Cara kita ikut cara Islam, itu yang terbaik. Memang kita akan rasanya bahang itu. Jadi saudara, juga saya ingin berpesan pada saudara sebab 2 tahun dulu kita mengalami masalah ini heat wave. Jadi heat wave ini adalah serangan daripada dipanggil gelombang haba. Jadi untuk mengelakkan gelombang haba ini terkena pada kita, pastikan dalam rumah kita tu ada simpanan air. Sama ada dalam takungan baldi ke atau takungan plastik. Supaya haba itu, gelombang itu terus menuju ke air. Kalau tidak, dalam badan kita ada air, dia terkena pada kita. Dan kita akan terkena kejutan. Jadi saudara, pastikan di rumah saudara ada air yang sentiasa ditadah. Supaya heat wave itu terus dia mencari tempat-tempat yang ada air. Ini sebagai kita punya kaedah. Ini saya harap saudara berhati-hatilah dalam keadaan begini. Dalam keadaan begitu jangan lupa e-commerce. Banyak teman-teman kata, ada yang kata suka, ada yang kata tak suka. Saya menanti teman-teman untuk mengiklankan produk saudara. Memang saya sediakan e-commerce ini untuk saudara, untuk sama-sama kita berinteraksi kalau saudara ada produknya. Semua tak bolehlah kalau produk itu saudara import dari luar, saya nak mengiklankan, tak boleh. Produk yang saudara hasilkan. Macam tadi saya berjumpa dengan saudara Taram Shah. Dia bagi pada saya Tumi. Tumi ni saya tak tahu produk dari mana. Tapi bila saya makan tadi memang sedaplah Tumi dia buat ni. Ni Tumi dia buat. Tapi saya tak tahu dari mana. Dia kata ini dia beli di Muar. Daripada Muar dia bawa, dia bagi pada saya. Produk-produk yang sebegini yang harus kita iklankan supaya teman-teman tahu.
Saudara Azlan Yusof, stroke haba Datuk. Ya. Saudara Azlan Yusof. Jadi kalau saudara nak mengiklankan produk saudara, hantarlah ataupun berhubung dengan Azhar 011 330 41241. 011 330 41241. Kalau dengan Azhar tu jangan lupa pula lah produk ibunya, iaitu rendang tok dan bahulu berdal orang Perak. Begitu juga dengan Siti Fareha. Boleh juga saya hubungi beliau untuk mengiklankan produk saudara. Sila hubungi Siti Fareha 017 711 4300. 017 711 4300. Bila berhubung dengan Siti Fareha, jangan lupa pula dendeng manis Siti Fareha. Sedap dendeng tu. Makan dengan nasi panas-panas, tak payah nak cari lauk yang lain dah. Dalam masalah, dalam saat-saat kita nak beli ikan kat pasar tu tinggi sangat harganya. Dan harga masih ni tumi, tumi. Masih lagi dikekalkan pada harga sama. Saya tak boleh mewawarkan harga ini. Ini bertentangan dengan perjanjian saya dengan Facebook. Hubungi Azhar ataupun Siti Fareha. Begitu juga dengan buah-buahan segar. Sila hubungi Syauqi 012 357 5703. Tadi ada seorang sahabat tanya saya, Datuk, boleh tak suruh dia orang hubungi dia? Saya kata saudara hubungi beliau lah, sebab saya cuma mewawarkan. Saya hubungi beliau 012 357 5703. Dan ini di hadapan saya, bolehlah saya sebut. Kerana nak remember benda tu, saya dah tua, lupa. Itu untuk buah-buahan segar. Jadi jangan lupa saudara, kita akan berusaha supaya negara kita rahmah dan ummah sejahtera. Okey? Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan terus mewawarkan cerita ini ataupun suara ini kerana inilah suara hati kehendak rakyat. Selagi tak dapat, saya akan bercakap. Biarlah dia orang rasa malu. Sampai dia fed up gamaknya nanti. Dan kita dalam hari Isnin, 2 hari lagi insya-Allah lah. Mungkinlah kumpulan wang simpanan kerja memberi penjelasan dengan CEO baru. Saya tak tahu. Itu terpulang pada mereka, kita sama-sama menanti. Tajuk perbualan kita, perbincangan kita malam ini adalah jual beli ahli parlimen. Sekarang ini pasaran komoditi politik. Pasaran komoditi politik, ahli-ahli parlimen boleh dijual dan boleh dibeli. Sebelum itu, kita santuni pantun Pak Nazil. Banyak orang bertanya saya, sebenarnya bukan Nazir. Beliau adalah Pak Nazil. Ini buku beliau, ya, pantun Pak Nazil. Dia bagi kepada saya, Pak Nazil. N-A-Z-E-L. Saudara boleh berhubung dengan Pak Nazil. Alamak, lupa pula nombor telefonnya. Untuk mendapatkan buku banyak buku pantun. Dia rasa tak silap saya ada 10 siri. Rajin Pak Nazil ni menulis pantun-pantun. Jadi malam ini kita baca 2 rangkap pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Rama-rama terbang berdua-duaan. Hinggap di titi, nampak berseri. Pangkat cuma satu dugaan. Berhati-hati jika diberi. Ini kita kena berhati-hati. Pangkat itu hanyalah sekadar dugaan pada kita. Jangan nanti kita mati, nanti kita akan disoal. Ini Pak Nazil sentiasa mengingatkan kita. Ya. Kemudian katanya, Tok Mamat pandu kereta. Apabila Gostan, terlanggar Pak Wan. Dendam kesumat, sudah bertakta. Tersenyum syaitan, setia berkawan. Jadi, janganlah kita ada dendam, benci. Saya kata, jangan ada dusta antara kita. Dan ini jangan ada dendam. Jangan ada benci. Saya memberi pencerahan ini menyatakan apa yang benar. Mengikut pandangan saya, tidak ada kebencian bagi saya. Saya menyantuni pandangan, menyantuni situasi politik negara. Itu saja yang saya lakukan. Tidak ada kebencian. Saudara. Dan ini garang sikit ni saudara Jamil Idris. Dia pun tadi hantar pantun pada saya. Dia geram. Dengan bersemangat. Saudara Jamil Idris bersama-sama dalam pergerakan pemuda UMNO dulu. Kata saudara Jamil, kurang cili ditambah lada. Buat menumis si ikan keli. Biar terpacak keris di dada. Untuk melutut pantang sekali. Dia rupanya dia sudah dia geram bila saya mengatakan bahawa UMNO tidak harus melutut dengan parti-parti lain. Ya, Abdul Ghani pangkat sementara tu setuju. Nasir Yusof, terima kasih. Haji Kamalun Haji Faizal, terima kasih. Zaid Najib dan kluster mahkamah. Nanti saya bagi pencerahan, tak apa. Ya, cuma saya mengharapkan saudara ingat ya, bila saudara menulis dalam wall saya ini, saudara bertanggungjawab.
Kalau saudara akan dipanggil oleh Kementerian Komunikasi, maka saudara berjawablah. Saya tidak bertanggungjawab kerana semua yang saudara tulis itu saudara sendirilah yang menjawab, sebab saya tidak mempunyai kesempatan dan saya tidak ada waktu dan saya tidak ada kepandaian untuk edit, untuk singkirkan, dan bukan perangai saya lah untuk tendang orang keluar. Tapi saya minta supaya saudara menulis dan bertanggungjawab. Saudara kena ingat, ruang kita ini kita berbicara, kita saudara mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must be agree to disagree. Kalau saudara ada pandangan, sila kemukakan. InsyaAllah pelan-pelan saya akan baca. Tok ahli parlimen boleh beli pengundi bagaimana? Abdul Malik Abdullah. Saya tidak yakin itu boleh berlaku dalam pilihan raya akan datang. Baik, saudara. Seringkali saya katakan bahawa kebajikan rakyat mesti didahului dan disantuni. Dan kita masih lagi menuntut pimpinan agar menyegerakan permintaan rakyat untuk skim moratorium bank. Begitu juga dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Selagi tak dapat, kita akan tuntut sampai malam. InsyaAllah saya sebenarnya dah bosan menyatakan soal ini. Tapi apakan daya, sebab mereka masih lagi pekak kuali, tuli, langsung tak nak dengar rintihan rakyat. Bukan tak boleh buat, boleh. Benda boleh setengah stroke of pen aja. Tak reti buat, berhenti je lah. Itu bagi saya. Begitu juga dengan harga barangan di pasaran. Perlu ada kawalan. Saya nampak tidak ada kawalan. Itu yang menyirap darah tu, harga ikan menonong-nonong naiknya. Jadi tak apa, saudara Azhar Abu, Allah adil tu. Ya, kita tahu Allah itu maha adil. Biarlah mereka mengekang kehidupan rakyat, mereka menjeruk hati dan perasaan rakyat. Satu ketika nanti mereka akan tahu bila karma Tuhan. Tak apa. Walaupun sekarang ni kamu berkuasa, buatlah. Ingat, rakyat ini tidak ada langsung berdosa pada anda. Tapi kenapa anda harus lakukan pada rakyat? Sebab itu saya menyatakan, saya menyuarakan suara rakyat. Apalah dosa rakyat, maka kamu jeruk hati dan perasaannya. Apa dosa rakyat yang mengangkat kamu sebagai pemimpin, maka kamu biarkan begitu sahaja. Harga barangan di pasaran meningkat. Apa dosa rakyat sehingga kamu boleh bersekongkol dengan kaum kapitalis? Kaum kapitalis lain tak ada, mereka nak mengambil keuntungan saja. Kamu biarkan rakyat berada dalam keadaan penuh penderitaan. Tak apa, kita berdoa. Ingat, doa orang yang dizalimi itu adalah cepat dimakbulkan oleh Allah SWT. Tunggulah nanti. Tak lama pun. Sekarang ni pun gedebuk-gedebak pilihan raya yang lalu, 2014, sekarang ni dah masuk tahun ketiga. 2 tahun lagi, kalaulah dia dah waktunya, pilihan raya 2 tahun lagi. Pejam celik, waktu sekarang terlalu cepat berlalu. Jadi anda yang berada di anjung kuasa, kalau anda tidak memikirkan soal rakyat, tunggulah rakyat akan menghukum anda. Saudara, hari ini kita mendoakan supaya perjalanan, penerbangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pergi ke Timur Tengah dalam keadaan selamat. Sebab beliau memulakan lawatan resmi ke Timur Tengah. Serta dijangka akan mengerjakan ibadah umrah dan ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita mendoakan agar beliau mendapat barokahnya. Kita bukan benci, tapi apa yang tak betul kita kesantun lah. Cuma timbul persoalan. Saya bukanlah nak mempertikaikan dan sebagainya. Cuma dalam internet banyak orang bertanya, kenapa pula kehadiran ataupun pemergian Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri tidak diiringi oleh Menteri Duta Bertaraf Menteri ke Timur Tengah. Itu persoalannya. Saya pun tak boleh nak jawab. Sampai itu timbul pula persoalan. Jadi kenapa pula pertemuan yang diatur dan perbincangan antara Tan Sri Perdana Menteri bersama Raja Saudi dilakukan secara virtual audience. Ini pengumuman yang dibuat, bukan saya buat. Katanya secara virtual audience. Artinya berbual melalui internet. Kalau begitu keadaannya, tak ada perlu pun nak pergi ke bumi Arab. Buat dia pejabat pun boleh. Macam mana beliau berbual dengan Lee Hsien Loong daripada Singapura, bukan tak boleh. Kita masa APEC dulu pun boleh. Kalau tak, jadi terus teranglah kata nak buat umrah. Rakyat lebih seronok. Saya yakin rakyat lebih berlapang dada. Alhamdulillah Perdana Menteri kita nak buat umrah, kita pun sama-sama mendoakan supaya mendapat umrah yang mabruk dan sebagainya. Sebab beliau bertandang, diberi kesempatan. Saudara Zubir Bakar, salam dari P69 Parit Perak. Yop.
Haji Kamlun Haji Faizal, mohon Datuk komen betul ke seperti yang ditulis Noor Musa bahawa cadangan yang dibuat oleh sebilangan besar Ketua Bahagian UMNO untuk tidak buat. Sabar, saya akan insya-Allah ada dalam apa yang saya akan cuba memberi pencerahan malam ni saudara ya. Sebab jadi kita mengharapkan supaya perjalanan yang amat berhormat Perdana Menteri selamat pergi, selamat kembali ya, dan mendapat apa ini umrah pahala yang mabrur. Ialah bertandang, melawat makam Rasulullah SAW. So, adalah rahmatnya. Semoga kita ni nak tunggu rahmat. Itu saja rakyat nak tunggu rahmat. Dan ada kebaikan. Itu saja saudara ya. Now, masalah sekarang ni politik terus bergolak. Itu yang saya hairankan dalam keadaan sekarang ni. Politik terus bergolak. Kemudian tiba-tiba semalam kenyataan daripada Azmin Ali. Kali ini dia merayu pula. Taklah garang dah. Dulu garang bagian agak orang PBM ni. Bila Presiden UMNO menghantar surat kepada Perdana Menteri mengatakan kita tidak lagi bersama dengan PBM dalam pilihan raya akan datang. Mulalah minta pula. Jadi Azmin Ali minta UMNO kaji semula kerjasama dengan Bersatu. Katanya pimpinan UMNO diharap terus bekerjasama dengan Perikatan Nasional dan meneliti semula keputusan parti berkenaan untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu pada PRU yang akan datang. Saya nak jawab pada Azmin Ali, takkan kau tak tahu men. Kau juga biasa jadi ahli UMNO. Kau juga biasa berada di anjung kuasa bersama waktu kamu jadi setiausaha kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di saat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi timbalan Presiden UMNO. UMNO ini ada budayanya. Bukan boleh tarik-tarik begitu saja. Bukan boleh kaji semula. Tak boleh. Sebab ini adalah dilafazkan melalui usul. Usul di peringkat akar umbi. Jadi, tunggu dulu. Jadi Azmin berkata PN sedia bekerjasama dengan semua pihak bagi memastikan kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri stabil dan kukuh bagi meneruskan usahanya membantu rakyat di kala pandemik COVID-19. Jadi kadang-kadang bila saya dengar sikit, asyik sikit COVID. Saya pun bosan dengar perkataan COVID. Jadi alasan rakyat minta supaya adakan sidang parlimen. Kalau katakan meneruskan usaha membantu rakyat, bantu yang macam mana? Di mana letaknya bantuan yang kamu lakukan? Kamu sebagai Menteri Perdagangan dan perusahaan luar negeri. Pelabur-pelabur tu lari. Rakyat hilang pekerjaan. Macam mana bantu? Apa bantuannya? Nak dapat duit sendiri daripada kumpulan wang simpanan pekerja pun tercungap-cungap. Orang kata 10, bagi 1, 2, tertunggu-tunggu berbulan-bulan. Jadi cakap biar betul. Sebab itu saya marah kalau orang ni hanya melontarkan pandangan, ucapan retorik. Dia kata kita harap pimpinan tentulah UMNO dapat ambil sikap untuk teliti semula keputusan itu. Pimpinan UMNO tak ada kuasa. Jangan jadi macam Noor Musa, bangang. Kalau dah usul dah bawa dari peringkat bahagian, yang saya akan ulas nanti tu, dia tak boleh nak tarik. Ini bukan parti diktator. UMNO ni, sekarang saya ulas satu. Kalau dah jadi usul dia tak boleh jalan. Dia jalan terus je lah. Dan saya agak ketawa juga sebab tular 2 hari ni gambar video Setiausaha Agung PBM. Waktu dia berada dalam UMNO, dia kata bahawa mereka yang meninggalkan UMNO itu adalah mengikut nafsu. Dan mereka meninggalkan UMNO ini kerana kepentingan peribadi. Itulah saya kata, lain dulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Sekarang macam mana? Jadi siapa yang ikut nafsu sebenarnya? Kerana waktu kamu dalam UMNO, kamu menyatakan bahawa mereka yang keluar daripada UMNO ini adalah orang yang mengikut nafsu untuk kepentingan diri. Sekarang macam mana? Ini masalahnya, sebab itu bercakap berhati-hati. Jadi bagaimanapun saya ingin menyantuni kenyataan yang berhormat Presiden UMNO, Datuk Zahid. Dia kata dia mengantar kiriman kepada teman-teman, sahabat-sahabat andai di alam maya. Katanya beberapa hari lalu beliau menyeru seluruh jentera, ahli dan penyokong UMNO supaya all out kita gunakan media sosial. Jadi tentera cyber, kumpulan mereka marah mula menyerang beliau. Jadi warga UMNO sepatutnya sekarang ini masa kita untuk mempertahankan presiden kita. Jadi mungkin kerana mereka makan cili, terasalah pedasnya. Jadi mungkin kerana arahan mereka kalut. Jadi mereka merasa bahawa semboyan yang mereka lontarkan selama ini sudah pun disahut oleh Presiden UMNO. Ini sebab itu adalah kalangan kluster fitnah.
Siapa kluster fitnah? Kluster fitnah, kata Presiden UMNO, adalah mereka yang bimbang dan tahu akan kebenaran. Mereka juga tahu bahawa mereka juga telah pun diperdaya oleh bos mereka. Ada juga kluster kuasa, iaitu khuatir bos mereka kehilangan kedudukan apabila rakyat menyedari UMNO Barisan Nasional juga yang terbaik untuk mereka. Terdapat juga kalangan yang menyerang Presiden UMNO kita ni, kalangan kluster cari makan. Kerana mereka takut UMNO Barisan Nasional bangkit. Jadi kalau itu berlaku, bos mereka hilang jawatan. Bila bos mereka hilang jawatan, mereka pun tak dapat apa-apa. Hilang pendapatan. Jadi beliau menyatakan justru itu Presiden UMNO minta agar jentera ahli dan penyokong UMNO terus fokus kepada agenda memperjuangkan parti. Iltizam kita untuk memperkasakan semula parti dengan hati penuh tulus ikhlas demi rakyat dan negara. Jadi untuk itu katanya abaikanlah reverse psychology daripada tentera cyber mereka. Kita belum terlambat dalam penggunaan media sosial seperti yang mereka dakwa. It is never too late. Kerana dalam PRU 14 dahulu, kita jadikan itu sebagai tauladan dan sempadan. PRU 15, objektif kita, destinasi kita adalah kejayaan kita bersama. Itu saranan daripada Presiden UMNO. Saya ketawa juga baca, memang saya seronok baca kenyataan daripada mantan Presiden kita, Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia cudipan dia tu sikit tapi bisa. Kali ini beliau menjawab. Dia kata ada yang bertanya. Ni orang nak tanya lah, siapa akar umbi itu? Jadi dia kata nak bagi tahu yang bahlul-bahlul ni, akar umbi itu adalah bila Barisan Nasional kalah, hilang kuasa, mereka kekal dalam Barisan Nasional, tak melompat. Bila wakil rakyat dan ahli-ahli BN keluar parti, memilih keselesaan, mereka ini setia. Bila diperlukan tenaga dan sumbangan menghadapi lawan, mereka bertarung dengan ikhlas. Bila rakyat ditindas dan menghadapi masalah, bantuan dan kebajikan dari Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional, mereka bersuara. Merekalah akar umbi kita. Setiap ujian, setiap cabaran dan rintangan, akar umbi adalah sumber kekuatan kita dalam setiap langkah. Rakyat, kata Datuk Seri Najib, adalah tunjang kita. Kita wajar mendengar, menghormati dan menerima pandangan rakyat dan akar umbi. Jika mereka pilih biru Barisan Nasional, kenapa pula anda nak marah? Sebab mereka inilah pendukung dan penyokong. Mereka lah akar umbi. Jadi orang nak tanya akar umbi. Memang akar umbi ni perangkat bawahan. Mereka bukan berjuang untuk mendapatkan balasan dan sebagainya dengan penuh keikhlasan. Rosli Cik, ya Allah satukanlah. Memang kita berdoa juga. Now, jual beli ahli parlimen. Jadi, kabarnya usaha masih dan sedang berjalan untuk pihak-pihak tertentu memikat ahli parlimen dari parti bukan UMNO. Setakat ini dua orang ahli parlimen dari PKR katanya sudah pun dicuba dipinang. Jadi artinya jual beli parlimen masih berjalan. Sebagaimana yang saya katakan, akhirnya sekarang ni sedang menawan untuk membeli ahli-ahli parlimen yang bukan daripada UMNO. Jadi akhirnya ahli parlimen dari partai lain dapat juta-juta. Sedangkan ahli parlimen UMNO terus dijadikan sebagai kupang tembaga. Seperti mereka akan jadi seperti melukut tepi gantang. Kalau bahasa orang Kedah, dia kata darai tua yang tak ada nilai. Kerana mereka tahu bahawa ahli-ahli UMNO ini akhirnya nanti akan mengikut kehendak parti, mereka meninggalkan PBM. Jadi sebab itulah pimpinan ataupun kartel. Saya pun tak tahu kenapa sebut kartel. Kartel ni orang banyak wang lah. Mereka punya banyak wang. Maklumlah projek juta-juta dalam kerajaan. Sebab itu setengah ahli parlimen UMNO yang bergelar menteri ini sudah terperangkap untuk mudah ditawan, untuk mempertahankan PPBM, sebuah parti yang hadirnya, yang diwujudkan tidak lain dan tidak bukan untuk membunuh UMNO. Ini keadaannya. Jadi kartel-kartel ini sekarang ni sedang berkira untuk membeli ahli-ahli parlimen daripada parti, tentulah daripada parti PKR. Kononnya saya tak tahu. Daripada parti DAP, daripada parti Amanah, daripada parti Warisan. Ini yang sedang mereka lakukan.
Kerana tiga parti ini memang jelas mereka tidak bersama dengan PBM. Jadi kalaulah ahli-ahli Parlimen UMNO seramai 42 orang ni menarik sokongan, mereka mau menggantikan, disalinkan dengan ahli-ahli Parlimen yang mereka mampu beli. Jadi itulah nilainya. Ahli-ahli Parlimen ini tak tahulah boleh dibeli dan sebagainya. Bagaimanapun, ini ahli Parlimen Sekijang Yang Berhormat Hajah Natrah Ismail telah pun diminta oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah membuat laporan atas dakwaannya bahawa Yang Berhormat itu dikunjungi oleh dua individu yang menawarkan ganjaran sekiranya beliau memberi sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Yang Berhormat Hajah Natrah Ismail adalah ahli Parlimen Sekijang yang mewakili parti PKR. Dan kabarnya saya tengok dalam wall tadi sudah pun beliau menamakan seseorang. Telah pun menamakan. Orang yang dinamakan itu Batara Menteri. Dan kita mengharap kalaulah beliau menamakan, membuat kenyataan, Suruhanjaya Pencegah Rasuah perlu menyiasat. Artinya apa yang anda cakap sudah disambut. Bagaimanapun saya tengok semalam Yang Berhormat Awang Husaini Syari, ahli Parlimen Putatan, yang diwar-warkan kononnya akan menyeberang dan sebagainya. Dalam satu kenyataan media, Yang Berhormat Awang Husaini Syari, ahli Parlimen Putatan, menyatakan beliau tetap bersama keadilan. Tetap baik itu. Dan ini adalah untuk menolak desas-desus dirinya bakal melompat menyertai kluster katak. Jadi dalam kenyataan media tu, Yang Berhormat Awang Syari, dia kata sejak langkah Sheraton sehingga saat ini dia tidak menolak bahawa dirinya dihubungi individu-individu tertentu yang berusaha memintanya menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan sebagai balasan terhadap sokongan itu saya katanya dijanjikan pelbagai perkara. Apa yang dijanjikan tak tahu. Jadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah juga perlu meminta supaya Yang Berhormat Awang Husaini Syari ini membuat laporan. Perlu juga disiasat. Sekarang ni kita nak dedah sekali. Tak payah lagi nak sorok-sorok. Dan bagaimanapun, dia katanya, saya telah menolak setiap usaha tersebut dan membuat ketetapan tidak sekali-kali mengkhianati perjuangan reformasi. Sokongan saya tetap buat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan. Kepada yang masih mencuba, hentikanlah katanya. Saya tidak boleh dibeli. Ini saya harus menghormati. Sama ada dia daripada Parti Keadilan ke, dia daripada Parti DAP ke, dia daripada PAN ke, dia daripada Warisan ke, dia daripada PBM ke, dia daripada UMNO ke, dia daripada PAS ke, saya akan menghormati ahli parlimen yang mempunyai pendirian dan tak boleh dibeli. Sebab dia sedar diri bahawa dia diangkat oleh rakyat dan dia tidak akan mengkhianati rakyat. Orang macam ini bagi saya, inilah yang dikatakan pemimpin. Sebab dalam aroma demokrasi kita memerlukan check and balance, tadbir imbang. Mesti ada pembangkang, mesti ada pentadbir. Jangan kita benci dengan pembangkang, tak boleh. Saudara Pen Merah, Parti Bunga, Parti Katak, saya tidak mahu untuk memberi istilah sebegitu, sebab macam saya katakanlah, setakat hari ini yang melompat masuk menyertai Parti Pribumi ini, kebanyakan mereka adalah orang yang bermasalah. Jadi sebab itu Suruhanjaya Pencegah Rasuah juga perlu menyiasat. Jangan kerana dia tu menteri anda takut untuk menyiasat. Perlu meneruskan siasatan terhadap Mas MRT. Perlu disiasat berhubung dengan Ikmal daripada Tanah Merah. Kabarnya dia mempunyai banyak AP. Jadi bila banyak AP itu takut gambar AP itu ditarik dan sebagainya, nak menjaga kepentingan perniagaannya, maka melompat-lompatlah. Begitu juga dengan Datuk Mustafa Mohamad. Kabarnya saya tak tahu. Saya cuma menyatakan apa yang orang cakap. Jadi perkara ini perlu disiasat. Mereka-mereka yang melompat menyertai PPM ini perlu disiasat. Latar belakangnya, dari segi urusan perniagaannya, apakah bersangkut paut dengan kerajaan. Jadi kalau begitu gayanya, mereka lebih mementingkan diri mereka daripada kehendak rakyat. Ya, bagaimanapun dari sini, saudara, kemarin di laman media sosial tercetus pula. Ada lagi berita mengatakan 2 orang ahli parlimen yang bakal di Pinang
bakal melompat. Kabarnya iaitu seorang itu ahli parlimen daripada Mas Gading, Sarawak, iaitu Mordi Bimol, dan dari Tenom, Norita Sual. Kedua-dua mereka ini dikabarkan akan melompat kerana dua mereka dilihat bersidai. Bersidai ini duduk mengopi lah, mengetih ataupun duduk minum kopi ke, ataupun sedang berbual bersama dengan satu figura yang terkenal dalam siri membeli ahli-ahli parlimen di sebuah kafe terkenal di Kuala Lumpur. Itu kenyataan yang saya dapat. Siapa mereka ini saya tak tahu, tapi dua ahli parlimen ini, satu daripada Mas Gading, Sarawak, Mordi Bimol, dan satu lagi dari Tenom, Sabah. Tak silap saya, dua-dua ini adalah daripada parti DAP rasanya. Jadi kedua-dua MP sebut diwakili parti DAP, setelah sebelum ini dua ahli parlimen PKR mengisytiharkan beralih sokongan ke Perikatan Nasional. Jadi jika benarlah berlaku aksi lompat-melompat dua ahli parlimen sebut dalam masa terdekat, jadi apakah pimpinan kerajaan akan menilai semula keputusan untuk membuka parlimen? Kalau dah ada dah dua dah masuk, 4 orang, 5 orang, dah rasa apakah menilai semula keputusan untuk membuka persidangan? Sebab itu saya berkata berkali-kali, saya tidak yakin. Saya tidak yakin bahawa Parti Peribumi ataupun pimpinan kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Muhyiddin akan mengadakan pilihan raya dalam waktu terdekat. Walaupun semalam tular mengatakan bahawa keputusan mesyuarat Majlis Tinggi Parti Peribumi Bersatu bahawa pilihan raya akan pembuaran parlimen pada bulan Jun dan pilihan raya akan diadakan pada bulan Julai. Jauh di hati kecil saya, deep in my heart, I don't buy it. Saya tidak percaya. Kerana tidak mungkin Tan Sri Muhyiddin akan mengadakan pilihan raya, kerana kalau buat dalam keadaan sekarang ni menempah maut. Selagi UMNO dilihat tidak menyokong, dia akan cuba drag. Sampailah dia dah waktunya, bila tak boleh tahun 2023, suka tak suka parlimen perlu dibubarkan, dia barulah terpaksa panggil pilihan raya. Tapi untuk saat ini, tidak. Nak panggil parlimen pun dia seriau. Yang saya katakan berkali-kali, bahawa bila parlimen bersidang, ini bukan hanya soal dia akan menghadapi usul undi tidak percaya. Kalaupunlah kadang beli-membeli apa semua, ada usul undi tak percaya ni mungkinlah tak percaya. Tetapi jangan lupa, Zulkifli Pelly, 2 DAP, 2 MP DAP. Jadinya 4 DAP, Datuk. Begitulah yang saya dengar. Belum sahih lagi, ya. Mawar Melati, wah, kalah Khalid apa ini, Samad macam ni. Broker katak ni lagi hebat menangkap katak. Yalah, katak ni, dulu-dulu katak dia gunakan pisang. Katak digunakan sebagai umpan untuk menangkap ikan besar. Muka haruan yang besar, tasik. Katak-katak inilah mereka akan dijerut, lepas itu dicampak balik ke dalam sungai, maka dialah jadi umpan. Bagaimanapun, sebagaimana saya katakan, bahawa dia tidak akan memanggil pilihan raya, kerana kalau buat pilihan raya, walaupun ada yang melompat ini, maka mereka juga akan ditolak oleh rakyat. Jadi apa yang akan berlaku, dia akan berusaha untuk mempertahankan kerajaannya. Jadi jika ini berlaku, suka tak suka dia kena membuka balik persidangan parlimen. Yang dia takut sangat nak buka sidang parlimen ni, sebenarnya bukan persoalan usul undi tak percaya. Kalau beli-membeli, boleh beli, tak ada masalah. Yang ketakutannya apabila ahli-ahli parlimen akan bertanya. Apa ni? BN Lundu. Junaidi Mat Saleh. Lundu, saya tak tahu yang tu. Lundu Sarawak. Apa yang menjadi masalahnya apabila ahli-ahli parlimen akan bertanya. Persoalan pertama yang saya yakin akan ditanya adalah berhubung dengan ke mana perginya wang ransangan ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri dahulu sejumlah 250 bilion. Bukan 250 juta, 250 bilion. Sejauh mana ia mencapai matlamat? Ini yang menjadi ketakutan kalau benda ini dibuka di parlimen. Kedua, apa dah jadi dengan bajet ini sudah masuk bulan ketiga.
bajet yang kamu bentangkan, yang minta ahli-ahli parlimen bersetuju menyokong, yang disokong oleh ahli-ahli parlimen bajet itu hari, sejumlah 350 bilion tak silap saya. Bagaimana pengesahannya? Bagaimana perbelanjaannya? Dua. Yang ketiga, nak tahu juga pembelian vaksin ni berapa jumlah wangnya? Adakah diaudit dan sebagainya? Tiga. Yang keempat, akan dipersoalkan juga adalah persoalan bagaimana kamu menangani musim darurat ini terhadap rakyat. Ini yang tak boleh jawab. Orang ahli parlimen akan tanya. Contohnya macam mana Rina Harun mentadbir Kementerian Kebajikan Masyarakat. Bakul makanan, bajetnya RM100. Sedangkan makanan dalam tu cuma RM35. Kamu dah bagi kenyataan RM65 itu kos pengangkutan. Yang ini mereka takut. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan. Kenapa berlaku jeda waktu sekolah? Sekejap buka, sekejap tutup. Jadi mereka berada dalam ketakutan. Sebenarnya ahli-ahli kabinet dalam kerajaan Perikatan Nasional juga diberi ketakutan. Dia akan disoal. Jadi bila ini berlaku, maka dengan sendirinya rakyat dapat melihat dan akan runtuh kerajaannya. Tak payah buat usul ni, tak percaya pun runtuh dengan sendirinya. Ini yang menjadi ketakutan. Jadi bagi saya itulah keadaan jual beli wakil rakyat. Jadi komoditi, perniagaan, ahli-ahli parlimen, wakil rakyat is free untuk dijual beli. Tapi bukan untuk ahli-ahli UMNO. Ahli UMNO anda dah dapat jadi JSC, anda dapat jadi menteri. Tengok sajalah orang yang dapat. Itu gambarannya ya, dan mereka tidak akan dilayan lagi. Tapi kalau dia berani, ahli-ahli UMNO pula tu ugut. Kalau gini keadaan kami pun nak keluar. Mungkin ada tawar-menawar. Jadi akhirnya pimpinan kerajaan sibuk melakukan tawar-menawar. 42 ahli parlimen UMNO yang tak jadi menteri, yang hanya menjadi timbalan menteri. Setakat saya timbalan menteri aja. Maka kalau ini saya nak keluarlah macam ni. Ada tawaran pula. Jadi sentiasa ugut-mengugut. Akhirnya kerajaan gagal untuk mentadbir negara. Gagal untuk melaksanakan segala perancangan untuk rakyat. It is a very, very weak government. Ini yang saya katakan saban malam. It's a lame duck Prime Minister. Itik yang tempang. Kerajaan yang tempang. Kerana tidak dapat melaksanakan. Kerana sekarang ni, bila kamu dah beli, apa kata ahli-ahli parlimen UMNO? Kalau mereka kata kalau gini kami pun nak keluar juga. Dah sibuk pula nak menjaga supaya jangan lari mengepung. Mula-mula sibuk untuk jual beli. Kemudian sibuk untuk kepung. Jadi masa bila masalah rakyat akan ditangani? Tak habis-habis dengan politik. Rakyat terus terbenam dalam masalah. Ini yang membuat saya marah. Ya, kerana apa? Kerana kerajaan yang mentadbir ini dipimpin oleh parti yang tidak mempunyai majoriti. Yang bersongsang dalam aura demokrasi. Aura demokrasi, majoriti memimpin yang minoriti. Ini tidak. Minoriti memimpin yang majoriti. Dan dalam kumpulan minoriti itu berselirat dengan orang-orang yang diragui latar belakangnya. Mereka menyokong kerana itu, kerana ini, kerana ada penyakit itu, kerana penyakit ini dan sebagainya. Okey? Jadi saudara, saya nak menyantuni sebab saya hari ini bangga. Sebab timbalan presiden saya, Datuk Muhammad Hassan, dia buat kenyataan. Ini kenyataan, ini Datuk Muhammad Hassan, dia bercakap betul. Cuma mereka cuba nak melaga-lagakan. Tapi setelah tiada lagi Setiausaha Agung Tan Sri Anwar Musa dalam kepimpinan parti, ada kelegaan. Jadi Tan Sri Hassan sekarang ni cukup akrab dengan Presiden UMNO. Ya? Dan dia buat kenyataan, dia kata keputusan menolak kerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia pada pilihan raya umum ke-15 tidak dipengaruhi mana-mana individu. Ini kata Tok Mat. Dia kata lebih 100 bahagian menggesa supaya UMNO tidak meneruskan kerjasama dengan Bersatu. Dan ia bukannya keputusan perseorangan sebagaimana yang didakwa oleh Tan Sri Anwar Musa. UMNO katanya satu parti yang matang. Sebab Tan Sri Anwar Musa kata 2 hari lepas keputusan itu keputusan pramatang. Sebab dia attack Presiden, Datuk Mak Hassan sebagai timbalan Presiden. Dia tampil ke depan.
Penolakan itu bukan kerana sesiapa katanya. UMNO tidak lagi bersama-sama bersatu semasa pilihan raya nanti. Ia bukan keputusan seorang dua. Ini penjelasan daripada Datuk Masan. Keputusan daripada 100 bahagian lebih. Jadi tak timbul isu dipengaruhi oleh sesiapa. Ini sebab itu beliau mengatakan bahawa apa yang dilantarkan oleh mantan Sesat Agong tu tak betul. Itu kata timbalan Presiden saya, Datuk Muhammad Hassan. Bagaimana pula kenyataan oleh Menteri Besar saya, Datuk Syarani. Ini lebih berani. Dalam retreat dia buat di Pulau Pangkok, dia kata keputusan UMNO untuk tidak bekerjasama dengan Parti Perubatan Bersatu pada pilihan raya umur 15 kerana parti itu tidak ikhlas. Parti itu tidak berikhlas waktu kita bersama dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau sebagai pengurusi Perak, Datuk Syarani Muhammad, dia kata penyatuan dan perpaduan antara parti perlu berlandaskan kepada keikhlasan dan kejujuran. Sebagaimana hubungan UMNO dan PAS dalam Muafakat Nasional. Tapi dia kata kerjasama yang ada kini seperti telunjuk lurus kelingking berkait. Yang maksudnya nampak baik tapi ada tujuan lain yang disembunyikan. Dalam Muafakat Nasional, kita berjaya membuktikan keikhlasan itu. Kerana pada pilihan raya kecil, PRK, hanya UMNO bertanding dan PAS menyokong calon-calon UMNO. Itu buktinya persefahaman. PAS pula tak tubuh cawangan untuk curi ahli UMNO. Dan tidak berlaku pula ahli UMNO curi ahli PAS, tak berlaku. Tapi ini tidak. Dia bagi contoh seperti di Larut, dia kata. Di Larut bersatu tubuh cawangan, curi orang UMNO. Bermakna tidak ada keikhlasan dalam hubungan itu. So, dalam waktu yang sama, ini pendekar kita, pengarah pilihan raya UMNO, Datuk Seri Tajuddin Rahman, dia kata penyatuan antara UMNO dan Bersatu sukar berlaku kerana tiada kejujuran dalam kerjasama yang dibina antara kedua-dua parti. Katanya UMNO sememangnya mahu melihat penyatuan parti-parti Melayu. Namun bukanlah dengan cara yang boleh membawa kehancuran kepada UMNO. Memanglah harapan UMNO, harapan Bersatu mungkinlah, dan memanglah juga harapan orang Melayu keseluruhannya hendak melihat kedua-dua parti itu termasuk PAS bersatu. Tetapi di akar umbi Bersatu mencuri ahli UMNO. Dia ajak ahli UMNO menyertai Bersatu. Dia nak gugat politik UMNO. Parti UMNO di peringkat akar umbi. Jadi dia kata kita tidak boleh membiarkan ini berlaku. Nampak sangat tujuan Bersatu bukan untuk membantu UMNO tapi untuk menghancurkan UMNO dan memperkuatkan partinya. Sebab itu saya Sabah Malam menyatakan kehadiran Bersatu dalam Muafakat Nasional seperti ular berbisa masuk dalam kelambu, kerja lain nak patuk UMNO. Dan orang yang nak mengundang apa semua yang dilihat terlalu baik apa semua dengan Bersatu, mereka yang berada dalam kerajaan. Mereka inilah. Jadi apa kata Tajuddin? Dia kata UMNO tidak boleh dipersalahkan apabila membuat keputusan untuk menamatkan kerjasama dengan Bersatu. UMNO telah berkorban menyokong pembentukan kerajaan Perikatan Nasional walaupun tidak memegang jawatan Perdana Menteri. Itu benar. Kita banyak ahli kita 42. Sedangkan dia waktu pembentukan itu 6 orang aja. Jadi jangan salahkan UMNO dalam perkara ini, kata Datuk Seri Tajuddin. Jangan salahkan UMNO. UMNO telah baik hati, bersetuju memberikan sokongan wakil-wakil rakyat UMNO, dibenarkan oleh parti untuk menyokong kerajaan. Cuba kata UMNO tak sokong. Kalau UMNO tak sokong, boleh terbentuk kerajaan Perikatan Nasional? Boleh ada kerajaan. Jadi itu satu memberikan bukti nyata macam mana telusnya pimpinan UMNO menyantuni. Tapi malangnya sekarang ni, yang hairannya, Anwar Musa ni masih lagi nak mempertahankan PBM. Bagi saya mudah aja. Teruskanlah. Ini terus bersama dengan Bersatu. Tak payah lagi UMNO ni. Sebab Anwar Musa dia kata dia berdasarkan tinjauan. Sebenarnya bahagian UMNO lebih suka mengambil pendekatan strategik untuk terus bekerjasama dengan Bersatu. Mereka juga, kata Anwar Musa, memilih untuk memutuskan pendirian berkenaan soal kerjasama dengan Bersatu setelah Parlimen dibubarkan. Jadi, kata Anwar Musa, 147 bahagian UMNO menolak Bersatu adalah tidak tepat.
Sebaliknya hanya 118. Soal 147 ke 118. Tetapi majority 118. Dia kata kata dia lah, hanya 108 bahagian. Mana dia dapat tak tahulah. Dia bukan Setiausaha Agung pun, dia bukan Ahli Majlis Tinggi pun. Dia kata hanya 118 bahagian yang menguburkan usul. Itu pun kerana diarah dan bukan semua telah menepati prosedur menguburkan usul. Ini saya marah. Ini betul kenyataan haram jarah. Sebab UMNO ni kalau nak buat usul, jangan membohongi rakyat. Tan Sri Anwar Musa. Saya terlibat di bahagian saya, di cawangan saya. Kita mengemukakan usul untuk tidak bekerjasama dengan PBM setelah kita melihat pimpinan PBM yang sentiasa menjentik hati dan perasaan orang UMNO. Jadi, persidangan cawangan saya yang bercakap dalam persidangan. Boleh bertanya, cawangan saya boleh refer cawangan UMNO Jalan Kuchai Lama. Kemudian, daripada cawangan itu diangkat ke bahagian. Jawatankuasa bahagian kata, mereka tak boleh buat keputusan. Biarlah benda ini jadi perbahasan di peringkat bahagian. Dalam bahagian, saya bercakap. Ada tapnya. Dan akhirnya, seluruh perwakilan menerima. Tak ada siapa suruh pun. Jangan main tuduh-tuduh. Main membuat presumption. Hanya tak menerima prosedur. Prosedur apa dia? Apa prosedurnya? Ingat orang UMNO ni bangang ke? Ahli UMNO cukup matang. Sebab di peringkat akal umbi, mereka tahu macam mana sesuatu usul itu dibawa. Jadi bila dah usul itu diterima, tak boleh ditarik. Kita bukan main gohit ghostan. Saya hairan sebab dia yang kata dah jadi ahli UMNO 30 tahun. Takkan tak tahu macam mana budaya UMNO mengukuhkan usul. Yang paling bahaya pada setiap perhimpunan UMNO, sama ada di peringkat cawangan, ataupun di bahagian, ataupun perhimpunan agung UMNO, adalah usul. Ini bahaya. Kalau itu, maka parti akan mengambil putusan. Sebab itu, saya menyatakan berkali-kali, apa yang diputuskan, usul oleh pergerakan pemuda PAS yang minta supaya parti PAS bertanding di semua kerusi di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kenapa kamu tak sanggah? Dan usul itu telah diterima. Usul timbalan Ketua Pemuda PAS dalam muktamarnya memutuskan bahawa pilihan raya akan datang, PAS hendaklah bertanding di semua kerusi parlimen di Terengganu, Kelantan dan Kedah. Dan ini melibatkan Tan Sri Anwar Musa punya bahagian juga di Kelantan. Kenapa kamu tak sanggah? Kenapa kamu tak kata bahawa usul itu tak memenuhi syarat? Berani. Nah, tiba-tiba UMNO ni yang kamu conteng, yang kamu kata tak mengikut prosedur. Prosedur apa? Bendanya. Saya dalam keadaan begini, saya marah. Sebab dapatan saya, semua 144. Jangan lupa, kamu tak ada di situ. Sehari selepas persidangan UMNO, di peringkat bahagian-bahagian, UMNO bersidang 2 hari. 2 dan 3 hari bulan. Pada 2 hari bulan tu, Tan Sri Anwar Musa, buat dia punya dulu, live, macam saya katakan semalam, kemarin. Supaya cuba nak mempengaruhi bahagian-bahagian lain. Bahagian kata, no way. Persidangan bahagian, akhirnya 145. Dan yang hadir, bertemu dengan Presiden UMNO di Putra PWTC, Dewan Tun Dr. Ismail, 145 orang ketua-ketua bahagian. Mereka membawa suara ahli di peringkat akar umbi. Siapa yang taja mereka? Siapa yang orchestrate mereka? Tak ada. Sebab kalau ketua bahagian ni tak datang membawa apa yang usul dibawa ini, ketua bahagian itu akan kedum. Ini realitinya. Jadi Tan Sri Anwar Musa, jangan cuba nak mengabui pemikiran ahli UMNO, pemikiran orang ramai. Kamu gagal untuk memujuk UMNO sebagaimana kehendak PBM. Sebab itu dalam mesyuarat PBM dengar kabarnya, dia orang tak nak guna Anwar Musa dah. Bertambah miang lah lagi. Sebab kononnya minta supaya Datuk Taqiyuddin pula jadi orang tengah untuk mencari penyelesaian. Takkan ada penyelesaian. Sebab usul telah terlaksana. Usul sudah diluluskan. Dan usul ini perlu dipertahankan. Perlu dilaksanakan. Presiden pun tak boleh. Yang kamu serang presiden apa hal? Lemak sangat jawatan presiden tu bagi kamu tu. Kursi presiden tu. Ini ada chance dia lanyak presiden. Sebab akan datang aku nak bertanding. Begitu. Ataupun saya tak tahu kenapa dia mempertahankan sangat-sangat Parti Pribumi ni. Saya tahu
Jawatan sebagai Menteri Wilayah, sedap. Memanglah. Tapi, di mana maruah kamu sebagai ahli UMNO, kamu membela parti orang lain. Ini betul-betul perangai hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Sungguh. Saya dapat juga, dapatan saya banyak orang cerita, dia sedap lah jadi Menteri Wilayah. Konon-konon, katanya saya tak tahulah. Katanya adalah banyak melibatkan juga. Kontrak-kontrak wilayah ni ada kontrak terbaru, rundingan terus. Katanya saya tak tahu. Yang ini pun kena buat laporan polis ni, kena buat laporan SPRM. Iaitu kos pembentungan lah, CCTV untuk wilayah persekutuan lah, ratusan juta juga. Ini boleh. Jangan kamu sedap-sedap sangat balun orang. Nanti kalau ada terbuka nanti, sebab jangan lupa Kementerian Wilayah Persekutuan di bawah kamu. Kalaupun kamu tak buat, mungkin orang kamu ke? Kenapa tak diperhatikan? Apakah benar ada rundingan terus? Saya tak tuduh you. Tapi kalau ini berlaku, suka tak suka sebagai menteri, kamu bertanggungjawab. Ini keadaan saya hairan. Cuma saya tak tahu kenapa Presiden UMNO masih lagi. Saya tahulah, untuk kita nak buang seorang ahli itu tak boleh begitu. Dia kena bawa jawatankuasa disiplin, kena ada aduan. UMNO ni ada tata cara dia. Itu sebab itu saya hairan macam mana Anwar Musa kata bahawa prosedurnya tak betul apa benda. Setiap usul di peringkat bahagian dibahaskan di bahagian itu sudah pun dibawa daripada akar umbi di peringkat cawangan. Dari cawangan dibahaskan di bahagian. Ada perbahasannya. Tidak ada orang yang menaja. Siapa nak taja? Usul nak tarik diri. Takkan menteri-menteri nak taja? Makin ramai ni anjing bunga berdarah ni. Saya tak tahulah. Saya Rizal Ibrahim, tibailah Anwar Musa. Saya bukan nak tibai dia, tapi cara dia bercakap benda begitu. Seolah-olah ahli UMNO ni bangang sangat. Sebenarnya ahli UMNO bodoh sangat nak dibuatnya. So usul tak betul lah. Tak ikut prosedur. Prosedur apa? Cuba nyatakan. Kamu ingat kamu hebat sangat. Dilantik sebagai Persisat Agung sekejap. Jangan main terpa, jangan main sebut orang bukan-bukan. Ini saya nak beritahu bahawa yang cakap oleh Datuk Presiden, dia kata janganlah beranggapan apa yang dilakukan oleh UMNO itu kehendak dia. Jadi kerana UMNO tidak mengikut kehendak PBM, UMNO tidak mengikut apa yang kamu sarankan Tan Sri Anwar Musa, maka kamu lihat tak ada ini prosedur, tak ada hala tuju. Jadi hala tuju UMNO ni semata-mata kalau Parti Bumi Bersatu kata enggih. Kalau dia kata ke kiri, ke kanan. UMNO bukan parti bacol lah. UMNO ada maruah dan martabat. Tiap usul yang dibentangkan di bahagian mesti dihormati. Ini kuasa akar umbi. Kekuatan UMNO bukan macam parti-parti lain. Kekuatan UMNO datang daripada bawah akar umbi. Bila jawatankuasa cawangan, bila ahli-ahli cawangan menyuarakan, disantuni peringkat bahagian menyantuni, pimpinan pejabat kena terima. Jangan main-main dengan UMNO. Sebab tu saya kata, saya marah kalau orang cuba untuk memperlekehkan. Betul saudara Mak Zubir, tak perlu pecat, biarkan dia tu mati kering aja. Nah, bagi saya ingat, saya kesian juga dengan Presiden. Bukanlah saya menyokong beliau 100% begitu membabi buta. Datuk Ahmad, saya kesian. Dia kata UMNO tetap memiliki hala tuju. Dan pengkritiknya tidak harus menganggap sebaliknya jika ia tidak mengikut atau memenuhi keperluan peribadi mereka. UMNO ada hala tuju. Ini dia kata, saya pernah memberi penjelasan panjang lebar mengenai sebelum ini. Atau mungkin UMNO hanya dianggap ada hala tuju jika ikut kemauan mereka. Jadi kalau UMNO ni ikut kehendak mereka, baru ada hal tuju. Tak bolehlah begitu. Kita tak boleh sekadar memenuhi keperluan peribadi. Hal tuju UMNO mesti demokratik, bermusyawarah, berdasarkan kepentingan akar umbi parti, negara dan rakyat keseluruhan. Itu kenyataan daripada Presiden UMNO. Yang kamu nak tunjal beliau apa hal? Kerana kamu sekarang ni miang. Kerana kamu tidak lagi dipercayai oleh pimpinan daripada PBM. Kerana mungkin selama ni kamu kata, UMNO ni okey. Sebab Presiden PBM pun pernah mengatakan, orang UMNO tak usah, dia kata, apakah dia punya ayatnya itu?
Dia kata kalau ini kita bagi je orang UMNO ni apa semua, okeylah dia akan ikut kita lah. Bukan begitu. Mungkin boleh kamu lakukan pada ahli parlimen UMNO yang tidak ada jati diri. Ahli UMNO yang ada jati diri tak boleh dibeli. Kita bukan nilai wang. Kita nilai kita perjuangan. Perjuangan UMNO adalah rakyat. Menyantuni rakyat itu adalah matlamat perjuangan UMNO. Jadi kalau kamu merasakan kamu nak kekal sebagai menteri, itu hal kamu. Kamu sedap, itu hal kamu. Mungkin kes-kes SPRM apa semua yang kononnya, saya tak tahulah, kononnya ada. Maka sekarang ni kerana jadi menteri itu tak dibawa semua. Itu hal kamu. Tapi kalau ini tindakan kamu, bila berlaku pilihan hari akan datang, kalau bertukar kerajaan, mereka akan bongkar nanti, jangan salahkan orang. Sebab tindakan kamu. Kamu mengambil kebencian ahli UMNO pada kamu. Kamu kena ingat, kamu kalah Anwar Musa. Dipungut oleh Datuk Seri Zahid sebagai Sultan Agong. Tak berhenti nak balas jasa. Tak reti nak kenang budi orang. Kamu dipungut. Kamu kalah dengan Datuk Mat Hassan. Bertanding timbalan Presiden. Mana ahli-ahli UMNO yang sayang pada kamu? Jangan membuat sembarangan. Saya marah bila dia mencerca pimpinan UMNO. Kalau kamu itu hari bertanding dengan Datuk Mat Hassan, kamu dapat ratusan ribu undi, okey. Kalah teruk. Tersepuk. Rakyat dah tahu. Ahli-ahli UMNO peringkat Akademi tahu yang mana kaca, yang mana permata. Ini keadaan. Lepas itu kamu lagakan antara Presiden dengan timbalan Presiden sebagainya. Nah, ini saya marahlah. Jadi, itu keadaannya. Untuk itu, saudara, malam ni saya nak slow sikit. Sebab malam minggu, saudara beristirahat. Namun, saya serahkan pada saudara untuk memastikan bahawa bila sahaja Presiden meniupkan nafirinya, maka waktu itu pergerakan pemuda, pergerakan puteri, wanita, ahli-ahli UMNO akan umbi, akan bangun memastikan UMNO tetap kukuh. UMNO adalah parti yang relevan dulu, kini dan selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Selamat malam.